Krisis global akibat penularan wabak COVID-19 telah membawa kesan yang buruk terhadap negara. Di Malaysia, ramai individu yang telah hilang pekerjaan sekaligus mengakibatkan sesetengah daripadanya jatuh muflis. Antara sektor yang paling terkesan akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP ialah mereka yang menjalankan perniagaan seperti makanan, hotel, pelancongan, pakaian dan sebagainya. Rata-rata ada juga yang mula bertukar kerjaya demi meneruskan kehidupan harian mereka. Hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalih. Jika diusahakan sesuatu perkara dengan bersungguh, pasti akan membawa kesan yang positif dan sebaliknya. Terdahulu seorang lelaki yang bekerja sebagai badut kini lebih aktif untuk terus menghiburkan orang ramai menerusi dalam talian internet dengan membuat video di YouTube sebagai salah satu cara untuk mencari pendapatan. Keadaan sebegini ternyata membuatkan sesetengah individu sanggup untuk mencuba sesuatu yang baharu di sebalik kesempitan yang melanda. Justru dapat membuka minda serta menimba pengalaman baru buat diri mereka sendiri. Itu dia pandemik COVID-19 yang memberi kesan kepada pelbagai sektor, kepada ramai orang, Farin. Betul. Farin, semalam saya ada tengok gambar dekat Instagram. Gambar saya pada Januari tahun lalu. Bekerja seperti biasa. Tak sangka setahun kemudian akan begini jadinya. Tapi apa yang pasti, topik kita hari ini cukup indah, cukup menarik. Di sebalik senyuman mempunyai kisah kita yang tersendiri. Suka, duka, ujian dan dugaan kita. Tapi apa yang pasti, perkongsian kami di Wanita hari ini adalah untuk mencetuskan semangat. Bagi anda yang tersenyum, teruskan tersenyum. Bagi anda yang tunduk kecewa, kami ingin membuat anda tersenyum dengan semangat, idea dan inspirasi yang kami akan kongsikan bersama dengan tetamu-tetamu kita. Kita bersama dengan seorang yang cukup positif, cukup bersemangat, seorang doktor, iaitu Dr. Azizul Azli Ahmad yang kini berada di talian panggilan video kita. Assalamualaikum, Doktor. Di sebalik Waalaikumsalam, Farid. Terima kasih wanita hari ini. Ujian dan dugaan kita. Apa yang pasti, perkongsian kami di Wanita. Baik, Doktor sihat? Untuk mencetuskan Alhamdulillah sihat. Tersenyum, teruskan. Terima kasih. Bagi anda yang saya nak tengok senyuman doktor tu, boleh? Membuat anda tersenyum dengan semangat, idea dan inspirasi yang kami akan paling manis dah ni, yang senyum ni. Okey, tak apa, mungkin ada sedikit masalah, tak mengapa. Tapi apa yang kami ingin kongsikan bersama dengan Dr. Azizul, mungkin doktor boleh ceritakan di sebalik senyuman tentang keadaan ujian dan dugaan yang berbeza-beza, tapi saya pasti terselitnya hikmah di sebalik segala yang berlaku ni. Betul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farid, terima kasih wanita hari ini. Saya rasa kita tak pernah jangka ya, satu hari kita akan diarahkan untuk berada di rumah, duduk di rumah, bekerja daripada rumah, dan kita tak pernah fikir tentang perkara ini. So maknanya apa yang kita perlu pertimbangkan dalam situasi ini, dan yang lebih luar biasa, ini kali kedua ya. Ini kali kedua kita terpaksa berada di rumah dengan senyuman yang Farin cerita tadi, mungkin pahit setengah orang ya. Mungkin setengah orang dia rasa ini adalah suatu iktibar ataupun peluang yang bagus dan baik kepada mereka. Ya. Jadi sebab itulah saya selalu pesan, maknanya kalau katalah dalam kehidupan kita kena sentiasa beringat sebenarnya akan sampai satu tahap mungkin perkara ini akan mengubah, memberi nilai baru kepada hidup kita kepada bagaimana kita melihat sesuatu perkara tersebut. Dan bagi orang berniaga, saya percaya dan yakin orang berniaga ni dia cara berfikir dia berbeza daripada cara orang biasa berfikirlah. Sebab itulah mereka ni menjadi ahli perniagaan, orang berniaga dan sebagainya. Sebab dia orang ni adalah orang-orang yang terpilih untuk berniaga dan sebagainya. Betul yang doktor katakan tadi, ini saat yang kita perlu berjaga-jaga, lebih berhati-hati dan lebih bijak mengurus. Dan seperti semua orang, pendapatannya semakin berkurangan sewaktu pandemik ini. Bagaimana untuk mereka yang berniaga ni mengurus kewangan mereka dengan baik? Okey. Saya selalu sampaikan pesan inilah. Sebenarnya pesan-pesan ini bukan untuk orang berniaga je. Saya rasa untuk semua orang supaya kita ambil iktibar apa yang sedang berlaku ya. Ada orang tanya, dalam keadaan sekarang ni masih sempat lagi ke kita ni nak menabung dan simpan? Nombor satu, saya selalu pesan begini. Nombor satu hidup ni saya selalu pesan dia terbagi kepada dua. Satu kita sebut sebagai takdir dan satu kita sebut sebagai takbir. Ada orang kata ini dah takdir dia nak buat macam mana, bisnes dia kena teruk macam ni dan sebagainya. Tetapi ada orang yang bagus, dia melihat ini sebagai peluang untuk ditakbir hidup dia lebih baik dan lebih bagus.
So ada orang yang melihat begitu, dia rasa takdir, dan kita terlalu banyak melihat takdir, dia rasa takut apa? Kita takut nanti kita menyalahkan takdir dalam situasi yang begini. Yang kedua, saya selalu pesan begini, bagi apa yang berlaku, kita sepatutnya kita sebenarnya di Malaysia ni masih perlu rasa bersyukurlah sebenarnya, ya. Kalau kita tengok apa, contoh yang pertama saya nak berkongsi, kita tengok semalam di negara jiran kita dia ada gempa. Kita alhamdulillah dekat Malaysia, walaupun kita sekarang ni diuji dengan ramai orang tidak dapat mencari pendapatan dan sebagainya, tetapi kita secara geografi ini masih aman, ya. Kita masih lagi boleh berniaga, ya. Secara geografinya itu bagus. Kita masih ada modal apa? Selain daripada itu, kita ada modal usia, ya. Kita ada usia dan kesihatan yang baik, ya, untuk kita terus berusaha dan sebagainya. Jadi benda tu antara benda yang sangat penting dalam saat-saat yang kita anggap sebagai kritikal ni sebenarnya. Ya. Okey. Baik, doktor. Bersama dengan kita juga di talian panggilan video kita ini ada pengusaha ataupun usahawan dari pelbagai latar belakang perniagaan yang berbeza, dan kita mulakan dengan seorang pengusaha pakaian dari Shawl Publica, iaitu Ayu Zulkafli. Assalamualaikum, Ayu. Waalaikumsalam. Okey, Ayu. Baik. Alhamdulillah. Wanita hari ini. Okey. Terima Baik, kasih Ayu. bersama kami. Tentang perniagaan pakaian ini, bagaimana anda terkesan, bagaimana anda mungkin merancang semula untuk melalui cabaran dan ujian dugaan pandemik COVID-19 ni? Okey, Assalamualaikum. So, sebelum COVID-19 ini berlaku, yang kita tak expect kan, dia pun tak berlaku since daripada 2020. Dia terjejas sebenarnya, especially masa raya. Kalau dicakap pada tahun 2020, sebab dia berlaku pada ketiga, di mana persiapan raya dah, boleh kata 90% dah siap. Yeah. So bila berlakunya COVID-19, MCO bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia. So jadi mungkin daripada supplier daripada hilang, and then kita punya marketing semua tersekat sebab kita boleh nak keluar rumah, and then raya 2020 memang terjejas teruk lah untuk especially pada industri pakaian macam kami. Ya, pastinya pada tahun lalu memberi kesan terutamanya pada musim perayaan. Pada waktu itulah sebenarnya pakaian-pakaian fashion ini mendapat sambutan. Dan pastinya pada waktu COVID-19 tahun lepas, ada tak kesan-kesan ataupun cabaran-cabaran yang Puan Ayu lalui? Cabaran-cabarannya of course pertama sekali itu akan merudunglah sebab orang dah tak nak beli pakaian. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita orang kena tukar kita orang punya bisnes daripada pakaian tradisional, pakaian baju Melayu, pakaian bercurung, kita orang tukar kepada casual. Sebab sekarang orang lebih berpakai kepada barang-barang casual kan, yang senang dia orang work from home, senang dia orang study from home, yang senang dipakai. Sebab saya rasa sekarang ni untuk pakaian kita kena gunakan produk yang essential, yang reusable. Maksudnya banyak kali. Kita boleh nak keluarkan konsistensi. Dan sekarang ni tak ada mata, tak ada dah tak ada tujuan. Kita kena konsistensi. Okey, baik. Ini juga bermakna Ayu terpaksa mengubah strategi pemasaran dan sebagainya. Okey, selain itu juga sebagai seorang pemilik perniagaan, pastinya ramai staf, banyak modal yang telah dikeluarkan. Kabarnya juga butik telah ditutup. Jadi bukan saja kita memikirkan tentang diri kita, tetapi bagaimana juga orang-orang lain yang bergantung pendapatan dan rezeki daripada perniagaan anda ni, Ayu? Nak jawab ke? Okay, so kita convert kepada warehouse, di mana kita buat daripada kita punya perniagaan ada offline dan online, kita 100% kepada online. So kita strengthen kepada online. Sebab sekarang ni bila semua di rumah, dia ramuk, tengok telefon, dan itu semua kita hindari. Kalau kita tengok ada makanan, kita pakai telefon. So jadi kita dah tak buka butik, kita tutup butik, semua kita convertkan dia kepada warehouse. Banyak orang kita berdasarkan convert daripada titik online sila. Okey, baik. Kita ucapkan terima kasih kepada Ayu Zulkafli dan juga pasangannya dari Shawl Publica. Okey, ternyata apa yang kita dapat kongsi, kisah positifnya di mana walaupun perniagaan mereka itu merudum tetapi harus terus mencari strategi pemasaran yang baru untuk terus memastikan kesinambungan. Betul, sesuaikan diri dengan norma baru. Betul.
Masih bersama kita ialah Dr. Azizul. Baik, Dr. Azizul, bagaimana pula dengan mereka, pastinya kita semua dalam masyarakat Malaysia pada tahun lalu dah pun melalui fasa pertama PKP. Dan bagaimana untuk lebih bersedia pada PKP kali ini, Doktor? Okey, doktor, mungkin doktor kena unmute kan doktor? Kami tak dengar. Okey, saya kira doktor dengar soalan kami tadi. Okey, silakan. Saya respon sedikit yang Ayu tadi daripada replika tu, replika tu tadi bila saya bersembang dengan dia sebelum kita ni, satu benda yang kita kena belajar tentang sifat peniaga macam tadi tu, which is very good lah. Saya suka pasangan ini. Saya tanya dia kesan daripada ini sehingga dia terpaksa tutup kedai dia dan sebagainya, tetapi apa yang positif yang kita boleh belajar, dia cepat beradaptasi macam Farid cerita tadi tu, which is very good lah. Sebab peniaga ni dia ada satu mentaliti yang disebut yang tidak ada kepada orang biasa dalam peniaga. Dia sebut dia bijak menguruskan risiko dan dia rasional. So orang yang berniaga dia ada ciri-ciri begitu. So apa yang pasangan buat tadi, yang kalau kita tengok saya tanya dia kata penjualan secara online akhirnya lebih tinggi daripada penjualan secara butik dia selepas itu. Maksudnya dia melihat dan dia mengambil peluang. Dia ambil peluang daripada apa yang berlaku. Dia adalah pasangan yang bagus, baik, bersama suami dia, maka dia bangunkan cara pasangan yang sihat dan bagus untuk mereka. Jadi kita boleh belajar dan kita boleh ambil manfaat daripada pasangan yang bagus ini tadi. Okey, baik doktor, terima kasih atas ulasan itu. Kita akan kembali bersama dengan doktor sebentar saja lagi. Okey, kalau tadi kita bersama dengan pengusaha pakaian, kali ini Hawa, kita nak dengar pula kisah di sebalik senyuman suka duka seorang pengusaha restoran pula. Kita bersama dengan Haslinda Rahman dari Ceritera Cafe. Assalamualaikum Haslinda. Waalaikumsalam. Hai. Hello. Assalamualaikum. Dengar? Dengar. Okey. Mungkin agak sedikit bergema tapi tak apa. Kami harap kami dapat dan juga penonton-penonton dapat dengar dengan jelas. Okey, Haslinda, ceritakan cabaran dan dugaan anda sebagai pengusaha makanan dan restoran ni. Mungkin boleh kongsikan. Saya dari Ceritera Cafe. Kita dah mengalami COVID ni daripada tahun lepas, di mana kita antara yang sangat kesusahan mula-mula Mac tahun lepas lah. Lepas tu kita terus bangun dan kita terus plan untuk apa aktiviti seterusnya. So kita buat banyak pack food lah, delivery pack food, dan kita bagi makanan kepada frontliner lah. Basically last tu kita buat makanan untuk frontliner dan golongan memberikan macam tu. Okey, pastinya ada hikmah dalam segala cabaran kan. Dan sebelum ini Puan ada restoran dan difahamkan ada yang ditutup ya. Ya, betul. Kita tak boleh operate seperti biasa. Kita baru nak buka balik, tapi setahun kita tak boleh operate, beroperasi kan. So ini patutnya Januari ni pun nak buka juga, tapi kena PKP lagi, so kita tak boleh buka lagi. So another year yang kita kena struggle lah, cabaran lah untuk kita. Okey, kalau saya lihat ialah kita ada pilihan sebenarnya bila dilanda situasi seperti ini, kita mengeluh, kita putus asa, tapi kita nampak kepada jalan ceritanya Haslinda mempunyai satu perancangan yang rapi ataupun perancangan orang kata backup yang baik. Jadi mungkin boleh kongsikan dengan kita, mungkin pengusaha-pengusaha makanan di luar sana nak tahu. Okey, apa yang kita buat, kita kena fikir untuk kita sentiasa terus terapung dari segi kan. Kita kena cari strategic partner untuk kita terus beroperasi lah kiranya, dan kena buat online besar online macam tu lah. Lebihkan kepada bisnes online dan cari strategic partner untuk memudahkan kita punya urusan harian lah. Okey, dan adakah sebenarnya Haslinda rasa mungkin perniagaan ini lebih baik ataupun suatu peluang baru untuk anda sebenarnya? Saya rasa COVID ni memang ramai yang terkesan, tapi bagi kita Ceritera membuatkan kita jadi orang yang lebih besar. Akhirnya hati besar, kita punya semangat pun besar. Kita tahu cabaran tu hari-hari pun memang ada cabaran kan. So tahun kedua ni kiranya, tahun lepas dan tahun ni kita dah ready untuk terima cabaran dari rintangan, take one day at a time lah. Kita terlalu sangat. So kita fokuskan hari ini untuk buat yang terbaik, besok buat lagi yang terbaik.
Ya, sentiasa ada plan ataupun perancangan ataupun alternatif lain. Bersama kita nampak gaya tu Dr. Azizul terus terlalu detail merancang pun kadang-kadang kita akan macam tertekan kan, akan kita patah hati. Kita happy dan jangan terlalu tertekan lah. Okey, Dr. Azizul nampak memang mendengar perbualan kita daripada awal, juga ulasan daripada Puan Haslinda. Okey, Doktor, mungkin boleh ulas sikit apa yang Haslinda kongsikan tadi. Kata jangan berancang terlalu rapi sangat pun takut kecewa pula. Macam mana dengan pendapat ni? Okey, terima kasih dan tahniah. Saya suka tengok kita dia ada beza tau. Cara orang biasa berfikir, bagaimana usahawan berfikir, ahli niaga. So, nombor satu saya nak pesan begini, bila kita start berniaga, nombor satu jangan terlalu nostalgia. Kita tahu sekarang ni tiba-tiba perniagaan kita ni tak berapa boleh jalan. So kita rasa apa? Inilah satu-satunya perniagaan yang kita ada. So bagus, Puan Nida dia ada exit plan. Kita sebut sebagai exit plan. Exit plan ni maksud dia apa? Kita kena bersedia untuk kita keluar daripada perniagaan kita. Kita tak boleh terlalu nostalgia. Ya Allah, ini je duit yang aku ada kan. So kita bertahan, besar kita bertahan, lagi banyak duit kita akan habis. Yang kedua, dia mesti ada timeline dalam berniaga ni. Timeline ni ialah kalau kata kita cuba berniaga, kita kena try. Maknanya kalau katalah 12 bulan, 6 bulan kita masuk negatif cash flow kita agak dan sebagainya. Kalau kita bertahan habis semua simpanan kita kan, maka kita tukar kepada mekanisme yang lain. So Puan Nida laksanakan dengan bagus, baik begitu. Saya nak cadangkan juga lah pada orang yang buat impian, berustad nak berniaga dan sebagainya. Cari perniagaan yang tidak memerlukan modal yang besar. So sebab hari ni kalau kita tengok hari ni zaman ni kita ada zaman dropship, kita ada zaman affiliate. Kalau zaman-zaman dulu kita kena buka kedai renovation, kedai dan sebagainya. So cari dalam keadaan sekarang, usahakan ada perniagaan yang kecil modalnya ataupun tanpa modal. Dan lain sekali saya nak pesan ini, masuk ke kawasan komuniti, kawasan penduduk. Kalau kita perasan lah, kalau kadang-kadang online ni dah terlalu mainstream. Semua orang dah online hari ni berniaga kan. Jadi kadang-kadang kawasan-kawasan penduduk ni, mana ada kawasan persekitaran rumah kita, ada peluang, ada potensi yang bagus untuk kita tengok. Dalam kita baru ada orang berniaga bawa goti dan sebagainya, jual di taman-taman dan sebagainya. Which is, saya rasa orang berubah daripada satu gaya mainstream kepada satu gaya yang baru lah. Saya setuju dengan kata doktor ni. Mereka yang berniaga, mereka yang business minded ni memang perlu sentiasa kreatif, perlu sentiasa bersedia. Betul. Baik, Puan Haslinda yang masih bersama kita, boleh sedikit kata-kata semangat kepada rakan-rakan peniaga di luar sana? Macam untuk kita kan, pada saya, apa yang saya buat, macam mana saya tackle dulu adalah saya bantu orang yang sekeliling saya dulu. Kita nak jadi orang yang besar, kita kena bantu orang yang kecil. So bila mungkin kita tak dapat dari segi wang ringgit yang kita mahukan, tapi kita bagi kebahagiaan yang iman kan mungkin. So itu yang membawakan kita punya keuntungan lah ke dalam. Baik, kita ucapkan terima kasih bersama dengan Puan Haslinda Rahman, Puan Nida kerana bersama dengan kita. Kita terus ucapkan dan doakan selamat maju jaya untuk Cerita Cafe dan juga perniagaan anda. Okey, baik, Dr. Azizul akan terus bersama dengan kita. Tapi sebelum itu, Doktor dan juga para penonton wanita ni, kita ada sesuatu yang juga ingin dikongsikan mengenai perniagaan yang pasti sangat-sangat terkesan sepanjang pandemik COVID-19 ini. Kita saksikan. Selain perkhidmatan restoran, antara yang turut terkesan adalah industri perhotelan termasuk perkhidmatan rumah inap atau homestay. Bagi Ami Adina Yusof, pengusaha tempat tinggal di Teluk Panglima Garang, Selangor, di samping menghadapi cabaran untuk mengekalkan pengurusan, di waktu begini, dia memilih untuk memandangnya dari satu sudut yang lebih positif. Siapa je yang tidak terkesan? Saya kira semua orang terkesan dengan COVID-19 ni. Tapi saya dan semua pekerja di sini ambil positif. Menganggap ini adalah satu cabaran. Jadi langkah yang saya ambil dari PKP yang pertama ialah dengan merangka semula segala jadual dan rancangan kerja untuk semua pekerja di sini. Pekerja di sini saya anggap adalah tunjang utama, juga perlu dijaga supaya dapat bertahan dalam menempuh isu pandemik COVID-19. Berhadapan PKP buat kali kedua membuatkan dirinya terus memikirkan langkah terbaik untuk semua pekerja.
dan tidak menjadikan ia satu alasan untuk dirinya berputus asa. Bila sebut je PKP, semua gelisah. Baik pekerja, saya, admin, account, semua duk gelisah. Personally, bila tiba PKP, tiada pekerja yang diberhentikan. Bagi saya itu yang paling penting. Saya cuba untuk bertahan untuk pekerja-pekerja semua. Cekal dan terus bersemangat kunci utama buat Ami dan semua rakan sekerja untuk terus kuat menghadapi dugaan bersama. Jadual pun telah disusun untuk mereka terus bekerja walau tiada guest yang check in. Jadi saya menganggap setiap waktu PKP itu adalah waktu rehat dan retreat untuk Teratak Sofia dan semua pekerja Teratak Sofia. Sebab kerja baik pulih, landscape, major services untuk barang elektrik, kerja pembersihan dalam luar premis, kami dapat lakukan tanpa gangguan dan kekangan masa. Jadi bila tiba premis Teratak Sofia dapat dibuka semula untuk semua, bila homestay ni dah tersedia bersih dan elok lah untuk didiami. Pendek kata, pekerja harus terus bekerja. Memang niat saya untuk memastikan pekerja-pekerja Teratak Sofia ni terus mendapat pendapatan walau di musim pandemik. Usaha dan harapan moga penularan wabak ini dapat diputuskan agar sektor-sektor yang terjejas dapat kembali beroperasi seperti biasa. Itu dia dengan sekatan perjalanan rentas negeri, rentas daerah pastinya memberi kesan terutamanya kepada sektor pelancongan. Saya sendiri pun Farin ingatkan berapa kali dah rancang untuk pergi berehat tetapi tidak lagi kesampaian. Dia tangguhkan. Saya pun macam tu juga. Kita tak boleh berjalan. Tapi tak apa, kita tak tahan sikit godaan tu. Okey. Baik doktor, masih lagi bersama dengan kita. Okey doktor, soalan saya ini, okey kalau kata tadi kita dah tengok pengusaha pakaian, restoran masing-masing ada bisnes masing-masing. Saya tak nak penonton wanita ini rasa ketinggalan. Dia kata, itu orang ada bisnes, bolehlah. Kita tak nak lupakan orang yang kehilangan pekerjaan, orang yang berniaga kecil-kecilan di tepi jalan. Dan apakah yang mereka selama ni merasakan mereka selesa dan itu saja yang mereka tahu buat. Apa pilihan yang mereka harus lakukan bermula dari sekarang ni doktor? Okey. Terima kasih Farin. Nombor satu macam saya ulas tadi sebenarnya kita tak jangka perkara ini tiba-tiba akan berlaku dan sebagainya. Yang kedua, kita kena cepat beradaptasi. Bagi orang yang berniaga, bagi orang yang sama ada dia tak timbul isu, dia pengusaha kecil, dia pengusaha besar ataupun itu saja pendapatan yang dia ada, paling penting kita kena cepat beradaptasi. Kita tak boleh terjebak juga dengan sekarang ni macam teori orang bercerita kan, teori konspirasi, teori macam-macam dan sebagainya, akhirnya menjadikan kita lagi lambat bergerak. Yang kedua, saya nak pesan apa? Kita kena bersedia. Kalau orang kata apa? PKP ini menjadikan kita terhenti, tetapi jadikanlah PKP sebagai kita bermula. Orang lain berhenti, kita bermula. Bermula apa? Kita bermula mencari peluang-peluang perniagaan. Kita bermula mencari peluang-peluang untuk tambah pendapatan. Kalau kita kata satu peluang, saya percaya dan yakin akan ada banyak lagi peluang-peluang yang baik dan sihat terbuka. Saya ada kawan-kawan yang berniaga, saya tanya dia dalam tempoh PKP okey ke perniagaan dia? Dia kata sebenarnya dia menjana lebih banyak wang waktu tempoh PKP lagi. Jadi sebab Malaysia ni Farin, kalau kita perasan orang Malaysia ni berbelanja tu adalah kepuasan emosi kepada dia, berbelanja. Dia ada dua benda kepuasan emosi pada orang Malaysia. Satu, berbelanja. Dia seronok. Kita ada data online yang menakjubkan tempoh PKP. Jenuh. Postman tak boleh balik rumah, syarikat delivery, macam-macam berlaku. Yang kedua, ada satu budaya orang Malaysia ni, dia suka makan. Perasan dia tak? Dia waktu orang tertekan ni, jiwa dia lagi stres dan sebagainya, dia apa? Dia makan. Satu doa yang kita kena amalkan, macam mana makan banyak tetapi tak gemuk. Itu impian semua orang lah. Sebab kita nak beradaptasi dengan itu. Jadi saya buat apa? Supaya semua orang bersama. Nombor satu, saya senaraikan sini beberapa poin yang penting lah. Kena ada mentaliti. Satu, kita kena bersiap dengan satu mentaliti disebut Pollyanna. Pollyanna mentaliti ni, jangan mudah percaya dengan cerita-cerita indah juga. Kita tengok Januari ni ramai orang start dapat duit KWSP, dapat duit AHD dan sebagainya. Tiba-tiba orang datang, oi, berniaga tempe, bagus. Ramai orang 7 tahun berniaga tempe. Kita pun nak berniaga. Kita
nombok semua duit dekat situ kan. Jangan percaya dengan benda-benda tidak disebut Pollyanna punya mentality atau psikologi. Benda ni banyak pada pemikiran orang-orang yang nak cepat kaya. So, peniaga tidak begitu. Okey, doktor, minta maaf kami terpaksa mencelah. Saya pasti banyak lagi yang kita ingin kongsikan bersama dengan penonton-penonton wanita hari ini, tapi izinkan kami untuk berehat seketika kerana kami semua akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.